Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syekh Bakih nak gimana ya? Mari sini. Duduk. Duduk sini. Dengar. Tulis. InsyaAllah pada malam ini kita berkongsikan ilmu. Moga-moga dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan adanya majlis ilmu sebegini dapat lagi sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan dekatkan diri kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bersyukur kepada Allah Taala. Dalam ramai-ramai manusia kita dipilih oleh Allah Taala. Dan sebab kita duduk dalam rumah, walaupun PKP, kita ada duduk dalam majlis ilmu. Ada orang yang terpaksa melihat live secara langsung. Sebab apa? Sebab mereka tak mampu nak buat majlis ilmu. Mereka mampu boleh mendengar sahaja melalui siaran langsung dan sebagainya. Kita duduk rumah, tak mau ambil peluang. Tak? Apa gitu? Dan sepatutnya kita kena ambil peluang dan kita dengar. Kerana Allah SWT akan mencari majlis-majlis ilmu melalui malaikat-malaikat. Malaikat tengok dalam banyak-banyak tempat, malaikat akan cari mana-mana majlis ilmu. Faham ke tak? Ke tak faham? Tak faham lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Duduk dalam majlis ilmu mendapat rahmat. Faham tak faham nombor dua? Yang pertama, duduk dalam majlis ilmu mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Baju kita ni dikira beruntung. Apa? Sebab kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Untuk sama-sama kita mendengar peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu baik bagi orang-orang mukmin. Moga-moga kita ni orang mukmin, ya Allah Ta'ala beri kefahaman, Allah Ta'ala beri kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik itu Nabi SAW sebut, barang siapa yang melalui man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa man salaka tariqan, siapa-siapa yang berjalan dia salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke tempat-tempat majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala memudahkan dia ke jalan syurga Allah Ta'ala. Nak ke syurga tak dapat tidak kena ada ilmu.
Nak sembahyang, kena ada ilmu. Kita nak sujud, kena ada ilmu. Kita nak buat ibadat, kena ada ilmu. Kita nak buat satu perkara, kena ada ilmu. Nak jadi YB sekalipun, kena ada ilmu. Nak jadi PKK sekalipun, kena ada ilmu. Nak jadi apa lagi? Nak jadi menteri besar, kena ada ilmu. Nak jadi Perdana Menteri, kena ada ilmu. Nak jadi ketua negara, kena ada ilmu. Setiap perkara kena ada ilmu. Baik tu, ilmu ni lah yang boleh kita pimpin, yang boleh kita bawa. Mana-mana, dah apa-apa kita nak bawa, apa-apa kita nak berjalan, kena ada ilmu. Nak jadi doktor, kena ada ilmu. Nak jadi apa-apa pun kena ada ilmu. Cuma ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita dapat, adakah boleh memberi manfaat ataupun tidak. Kalau kita ada ilmu, kita silap guna. Contoh, kita ada kepakaran dalam bidang kedoktoran. Tiba-tiba kita tak guna dalam bidang kedoktoran. Kita buat nyanyi ke orang. Tak boleh. Baik tu kita kena ingat ilmu. Tak, kita kena guna untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah Ta'ala. Baik, kita sambung daripada kisah kita, cerita kita tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita pernah cerita tentang Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar masuk Islam. Apabila diberitakan kepada Abu Bakar tentang Islam, tentang agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar masuk Islam. Kita hari ni dah diberikan kita Islam dalam cara automatik. Keluarga Islam, adik-beradik Islam. Dah kehidupan kita, masyarakat kita Islam. Tapi kita tak amal kehidupan Islam duduk dalam diri kita. Sepatutnya kita kena amal. Sepatutnya kita kena berfikir. Sepatutnya kita kena gunakan kebaikannya. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Baik, kita ni Islam adalah agama yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat tidak, kita kena gunakan agama yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita hidup di atas dunia berdasarkan agama yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mendapat hidayah, petunjuk oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala menerima Islam kita. Allah Ta'ala menerima Islam kita selagi mana kita bertakwa kepadanya, selagi mana kita melaksanakan perintah yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada kita. Abu Bakar, ketika mana Allah Ta'ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, apabila diberitahu bahawa Nabi Muhammad sahabat beliau adalah seorang rasul, dia terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya kepada Nabi? Ya Muhammad, benarkah apa yang aku dengar? Engkau membawa satu risalah kepada umat manusia? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abu Bakar, aku adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Lalu Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, terus bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tanpa banyak tanya soal dan bersoal jawab. Ada riwayat kata bahawa Abu Bakar tanya, apakah bukti yang menjadikan kerasulan kamu, yang membenarkan aku untuk mengikuti kamu? Lalu Nabi SAW berkata, lupakah kamu akan mimpi kamu? Abu Bakar baru teringat dengan mimpi dia. Ketika mana waktu dia bermimpi, sebelum dia berkenal dengan Nabi SAW, dia pernah bermimpi. Dia pernah bermimpi bahawa bulan jatuh ke ribanya dan dia memeluk bulan tadi. Lalu ditanya kepada pentafsir mimpi dalam keadaan senyap-senyap, dia dok kabur korang, dok cerita korang. Lalu pentafsir mimpi kata, kamu akan mendampingi seorang rasul di akhir zaman dan kamu akan menjadi pengikut yang sangat-sangat setia. Maka dengar ketika itu, tanpa banyak soal, Abu Bakar tu peluk Nabi dan mengucap dua kalimah syahadah. Ingat, sedangkan dia tak pernah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bermimpi tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Abu Bakar masuk Islam dikarenakan dia bermimpi tentang apa yang telah diberi
petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita mendapat petunjuk, kita mendapat hidayah melalui keluarga kita, adik-beradik kita, mak ayah kita Islam, letak nama Islam kita. Dan keluarga kita nak keluarga Islam, adik-beradik Islam. Kita gunakan Islam ini sebagai kehidupan kita, panduan kita. Kita baru saja lepas daripada bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah Ta'ala tingkatkan ketakwaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, difardukan ke atas kamu berpuasa, disuruh kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang yang sebelum daripada kamu, sebelum daripada diutuskan oleh Nabi SAW, umat-umat terdahulu dah berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan ke atas mereka berpuasa supaya apa? Mudah-mudahan mereka ini mempunyai takwa, bertambah takwa kita. Nak membuktikan ketakwaan kita, kita mestilah melaksanakan di bulan-bulan yang lain, menunjukkan ketakwaan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kita tingkatkan ketakwaan kita, membuktikan ketakwaan kita di bulan Syawal yang mulia. Duduk molek. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aita tanya ni, dah kenapa Aita kabur tadi? Cerita sikit, nak dengar? Orang suruh tulis, tak tulis? Khadijah, buat benda? Mari duduk sini dulu. Mari dengar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar dah Aita kabur. Aita cerita bab apa ni? Abu Bakar masuk Islam. Alhamdulillah. Wujud dengar. Kalau ada dengar ni, kena watang dah, kena piang. Dah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baru cerita Abu Bakar. Cerita Sayyidina Umar pula. Bagaimana dia masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ataupun digelar Sayyidina Umar Al-Faruq. Sebab apa digelar Al-Faruq? Tahu dah sebab apa? Al-Faruq ni apa? Orang yang membezakan yang hak dan yang batil. Orang yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Itu Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya yang membezakan antara yang benar dan yang batil. Ketika mana dia masuk Islam, Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, di antara kalangan orang kufar, orang-orang kafir yang membenci, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Allahumma azal Islam bil umrain, dengan dua orang umar. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Umar Amru bin Hisham. Amru bin Hisham, iaitu Abu Lahab. Nama glamour dia Abu Lahab. Ataupun orang panggil Abu Hakam. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Boleh ke Nabi Abu Lahab. Dan Abu Jahlun, Abu Jahal. Dan Abu Jahal. Boleh ke Nabi Nabi panggil apa dia? Abu Jahlun. Dan tahu Abu Jahil kenapa maksudnya Abu Jahlun? Tahu tak? Syirah? Tahu tak? Main pula, duduk diam. Tahu tak? Kenapa Abu Jahlun? Jahil tahu jahil. Jahil tu jahat. Jahil tu bodoh. Bapak bodoh, ada uti. Bukan Abah Hakam. Abah Hakam ni orang yang bijaksana. Hakim ni. Tak tengok nama adik mang. Kenapa nama Luqmanul Hakim? Tak, Nur Hakim. Nur cahaya. Cahaya apa dia? Al-Hakim ni kebijaksanaan. Hakim ni bijak lah. Abu Lahab bukan bijak. Orang kafir panggil, orang-orang Quraisy panggil Abu Hakam. Tak? Ataupun bapak cerdik, bapak bijak. Hak tukar buat hukum. Dia ni orang paling cerdik kali. Padahal nak bodoh sekali Nabi sebut.
Dah, apa Nabi panggil gelar apa dia? Orang Islam gelar apa dia? Abu Jahlun. Bapak kejahilan. Cerdik dia tu guna untuk kebodohan. Bak jahil juga, bodoh juga. Allahumma sya'ala Muhammad wa ala Muhammad. Itulah. Dah. Nabi doa antara dua Umar kuatkan Islam, salah satu daripada Umar. Siapa dia? Umar bin Khattab wa Umar ibn Syam. La Allah Ta'ala pilih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai apa dia? Sebagai apa? Ha? Sebagai sahabat Nabi SAW yang menguatkan Islam. Maka Nabi, apabila Sayyidina Umar masuk Islam, kita dah cerita dah baru ni tentang bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelum pada ni, dia pernah bermesyuarat dengan antara puak-puak Quraisy. Dia mesyuarat. Tiba-tiba dapat keputusan Sayyidina Umar kata, aku tak kira. Lagi tu Muhammad tak hati agama dia, aku akan bunuh dia. Orang lain tak berani nak bunuh. Sayyidina Umar sebelum dia Islam, dia kata aku nak bunuh Muhammad ni, aku nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That best Sayyidina Umar mu ingat barang. Kalau Sayyidina Umar kata tak akan batah B, tak akan jadi B. Lah. Tetapi ketika mana dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada terbaliknya. Ketika mana dakwah Islam tersampai kepada dia, hidayah nak sampai kepada dia, maka Allah Ta'ala likutkan. Walaupun hebat macam mana pun, macam mana pun, dia akan terbalik kepada B apabila berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena mengalah. Sebab apa? Sebab Nabi adalah orang yang tertinggi dan makhluk yang paling mulia. Allah Ta'ala akan mengalahkan orang-orang yang cuba nak menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Sayyidina Umar nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah jalan, saat ketika mana dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia angkat pedang yang sangat tinggi dalam keadaan marah, kemarahan. Tiba-tiba dia bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahan sekat tengah jalan. Dia kata, "Hei, Umar, mu nak pergi mana?" Kata Sayyidina Umar, dia kata, "Hei, aku nak pergi bunuh Muhammad." Hei Umar, mu tahu tak siapa dekat dengan Muhammad? Siapa yang duduk di tepi Muhammad dan dikelilingi Muhammad? Mu kenal tak? Mu tahu tak? Sayyidina Umar kata, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar debar dah. Hai, singa Islam boh. Bahkan dah Abu Haus ataupun Asadullah. Singa Islam. Singa Islam. Asadullah. Singa Allah. Mu ingat barang yang sangat-sangat bengi. Sayyidina Hamzah ni, dia tak takut korang. Dia masuk Islam tak pernah kena tindah. Asadullah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah dikeliling. Siapa dia? Di tepi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu berani ke cabar? Sebelum mu nak bunuh Muhammad, mu kena berhadapan dengan Asadullah. Siapa dia? Singa Allah. Orang paling bengih kali, orang paling bekal kali di kota Makkah. Berapa yang dikelar Asadullah? Orang kafir panggil singa Mekah. Singa kota Mekah. Orang lain tak berani. Dia lawan singa bah. Dia bawa singa duduk pikul belakang dia. Tu debelnya Sayyidina Hamzah ni. Hamzah ni singa. Singa kota Mekah. Kalau orang lain je musafir 2-3 orang, dia sekor. Seorang diri je. Bunuh. Sayyidina Hamzah, dia seorang je. Orang lain, dia 2-3 orang, dia seorang. Debet. Sekor singa dia boleh dia bunuh. Dia bunuh sekor singa. Mu ingat barang. Jangan mamai dengan singa Allah. Apabila masuk Islam, digelar dengan Asadullah. Tu dia. Orang sangat bengi, orang sangat bekeng. Sayyidina Umar kata, kalau aku lawan dengan Hamzah ni, mungkin aku menang, kadang-kadang aku kalah, mungkin kalah tipis. Sebab aku ni debel juga. Tu dia.
orang hok menang semua tinju Gusti ya. Kan kita lagi tengok Gusti WWE dah. Sayyidina Umar ni bukan berlakon macam WWE. Dia Gusti sungguh medan. Dak, dia berlawan. Tak ada orang berani lawan dia. Sayyidina Umar ni tak ada orang berani lawan dia. Tak ada orang boleh cabar dia. Tiba-tiba dia tengok dia berasa debu juga. Sebab apa? Singa boh nak berlawan dengan dia. Bukan singa, iaitu gelaran kepada Sayyidina Hamzah. Duduk tepi Nabi Muhammad. Lepas tu dia kata, mu kenal tak siapa ada tepi dia? Ja'far bin Abi Talib. Allah. Talha bin Ubaidillah. Kalau lawan Hamzah pun sengit dah. Takkan kena lawan tiga ni debel belakang. Semua tentera paling perang belakang. Tak berani. Mari dalam keadaan kedebor. Tapi oleh kerana nafsu yang sangat jahat ketika itu, nafsu yang sangat marah, aku dah kira janji, aku telah berjanji dengan orang-orang Mekah, aku nak lawan dengan Muhammad, aku nak bunuh Muhammad walaupun aku mati di tangan mereka. Janji telah terbukti bahawa aku dah usaha nak bunuh Muhammad. Walaupun aku tak dapat bunuh, aku akan pergi juga. Tu dia, mari pasangan dia ni, backhand dia ni. Tak lama kemudian ni kata sahabat tadi, sekat jalan tadi kata, "Hei Umar, mu dah cara pasal Muhammad lah. Mu cara adik-beradik mu dulu. Mu cara keturunan mu dulu." Saya nak Umar kejut. Cara keturunan aku? Apa dia? Siapa? Mu tengok adikmu. Adikmu dah beriman. Mu nak bunuh Muhammad. Cara keluarga mu dulu. Adik-beradik mu dulu. Sayyidina Umar dengar gitu, berlari pergi ke rumah adik dia. Berlari pergi ke rumah adik dia. Tengah berlari sampai rumah, dia buat slow-slow. Diam-diam. Kalau gigi kuat kan, orang tahu. Tak? Dia buat senyap, nusu. Sudah dia tengok orang yang tengah dia baca Quran. Dah, tengah-tengah orang baca Quran. Toha. Tu dia surah Toha 1 ayat 1 hingga ke 5. Dia dengar bacaan surah Toha. Ada kata ketika tu dia tak dengar pun. Dia buka surat lepas dia marah adik dia tapar adik dia. Dia tapar adik dia, mari berasa perasaan. Adik dia walaupun aku tapar, dia tetap dengan Islam. Dia tetap istiqamah dengan Islam. Dia mari sedih. Adik dia kata, "Wahai abangku, kalau mu nak bunuh aku, bunuhlah walaupun aku mati dalam keadaan di tanganmu sekalipun. Tapi aku tetap dengan agama aku," kata adik dia. Lalu Sayyidina Umar mari berasa bersalah. Dia tengok kenapa adik dia pegang. Dia merasa nak setuh juga benda dia pegang. Apa dia? Al-Quran. Nak pegang masyarakat Al-Quran. Tulisan ayat Al-Quran tadi. Adik dia kata tak bagi. Dia tak bagi kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Dia kata mu ni najis. Benda ni suci, tak boleh kepada orang yang najis. Mu pergi mandi dulu kalau mu nak setuh. Sayyidina Umar merasa lembut hati, terus pergi mandi. Lepas dia mandi, dia mari baca, tengok Quran. Dia tengok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia tengok baca surah Toha sampai ayat ke-5. Lalu mari terdetik dalam hati dia, kata kenapa? Dia kata, ajak aku jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar pun keluar lalu dari nusuk tadi. Khabar mengajar ni, dia nusuk. Tiba-tiba keluar. Macam muji tengok item arah kan, nusuk begitu. Tiba-tiba item baik nak bagi kelak. Teruk tu baik. Betul tak? Tu baik. Nak kelak gitu ibaratnya. Khabar pun dia keluar juga. Takut Tiba-tiba keluar. Dia kata, "Hai Umar, aku rasa mudah dapat hidayah." Sebab Rasulullah berdoa kepada salah seorang daripada Umar. Aku rasa mudah dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu dah masuk Islam. Ketika mana Sayyidina Umar kata dah masuk Islam, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, apa kita nak sembunyi lagi? Adakah ajaran kita tak benar?" Rasulullah kata, "Ajaran kita sebenar. Kenapa kita tak melawan? Tak menyebarkan kepada masyarakat, kepada penduduk Mekah." Maka ketika itu
Sayyidina Umar kata, jom kita bertakbir, jom kita syiarkan Islam. Beramai-ramai masa itulah dah Islam tersebar luas di kota Mekah. Tu dia. Islamnya Sayyidina Umar tersebar luas di kota Mekah. Sayyidina Umar Islam pada tanggal 6 tahun kenabian. Oh, lama. 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 6 tahun dah Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Nabi 6 tahun dah. Sayyidina Umar masuk tahun yang ke-6 kenabian. Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Dan ramai dah para sahabat jadi berani dah lah. Dah ada 2 orang figure yang kuat. Orang yang kuat ni, orang yang gagah ni. Dah, siapa dia? Umar Ibn Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dah, 2 orang ni debat dah. Dah, dia buat 2 jalan. Dah, semua bertakbir ramai-ramai. Bergegar takbir di bukit. Di rumah Al-Qam bin Abi Al-Qam. Dah, ayo bergegar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. Dah, gegar. Dah, itu cakap ni sini gegar dah rumah ni. Dah, dia kuat lagi gegar kata Mekah. Gegar kata Mekah. Dah takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucap. Muhammad Al-Fatih tu kemudian dah. Muhammad Al-Fatih tu kemudian dah. Ni nak cerita tentang Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni. Tengok ada cerita Muhammad Al-Fatih. Bagus. Kena tengok cerita-cerita Islamik ni. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran. Macam Muhammad Al-Fatih. Dia budak lagi. Dah usia 16 tahun, 17 tahun, 13 tahun. Dah jadi pemimpin. Lepas tu pada usia 16 tahun kena guling. Dah, lepas tu pada usia 19 tahun jadi pemimpin. Umur 21 tahun boleh buka kota Konstantinopel tempat air pergi tu. Faham tak? Air pergi kat air perang. Muhammad Al-Fatih. Kan? Bukan Mekah. Dekat ni. Turki. Istanbul. Ketika zaman zaman dia Sultan Muhammad Al-Fatih tukar kepada Istanbul. Sekarang ni nama dia Istanbul. Tu dia Istanbul. Istanbul asalnya. Simbol kepada Islam. Dah, sebab Nabi SAW pernah sebut, dah apabila Nabi SAW sebut, la tuftahanna Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan dibukanya kota Konstantinopel dan sebaik-baik raja adalah rajanya dan sebaik-baik tentera zamannya. Tu dia. Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagus puji. Dah, bagus. Itu kita cerita tentang Sayyidina Umar tadi. Dan Sayyidina Umar digelar Al-Faruq kerana apa? Kerana dia lah antara yang membezakan yang benar yang batil. Meninggikan syiar Islam. Menyebabkan seluruh penduduk kota Mekah meraung takbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita panggil zikir la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa azaman ahzaba wahdah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni kita nak kisah semalam kita kisah Halid. Hari ni kita ambil kisah Damak radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Diwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Damat datang kepada bandar Makkah daripada tanah Uzdi Syanu'ah. Dia adalah seorang tabik yang pandai mengubati penyakit gila. Ni tabik, dia seorang tabik. Dia pandai orang sakit gila ni. Dah contohnya, dah orang gila ni dia berubat. Baik. Dah ada kena gangguan jin dan syaitan. Kalau ada kena gangguan jin, syaitan, iblis, dah dia boleh ubat. Jika di bandar Makkah dia mendengar orang berbual tentang Muhammad, itu adalah seorang yang gila. Dah orang dengar
Dah dia dengar-dengar orang-orang Mekah kata Muhammad ni, Nabi SAW ni gila. Dia ni sahabat, dia ni orang yang boleh ubah orang gila. Tiba-tiba dia dengar orang Mekah kata Muhammad ni gila. Dia bertanya kepada mereka, di manakah orang itu? Dia tanya, mana orang tu? Mungkin aku dapat menyembuhkannya, mungkin aku dapat sembuh dia. Maka ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia katakan kepada baginda, sesungguhnya aku ini adalah tabib yang akan mengubati engkau. Hai Muhammad, aku ni tabib. Doktor, awak boleh ubat orang gila ni. Dan aku nak ubatmu. Mungkin aku dapat ubati kamu. Marilah aku ubati. Marilah aku ubat. Mari aku buat sembuh kamu. Kalau mu gila, aku nak sembuh kamu. Sebab aku dengar orang Mekah kata mu ni gila. Rasulullah SAW berkata, syukur Alhamdulillah, dan kepadanya aku memuji dan aku minta pertolongan. Sesiapa yang ditunjukkan oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Sedangkan siapa yang dibiarkan oleh Allah, maka dia akan tersesat. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Diucapkan 3 kali. Rasulullah sebut 3 kali. Dan apa dia? Alhamdulillah, dan kepadanya aku memuji dan meminta pertolongan. Sesiapa yang ditunjukkan man yahdihillah, dan barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, wa man yudlillalah, dan tidak akan sesat kepadanya. Dan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu mukaddimah. Nabi SAW sebut, siapa yang ditunjukkan man yahdillah fala mudhillalah, dan dia tidak akan sesat dan tersesat. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan sekutu baginya. Dia ucapkan 3 kali. 3 kali Nabi sebut kepada dia. Mendengar itu, Damak berkata, Damak pun sebut, sesungguhnya aku ini sudah sering mendengar segala apa-apa yang pernah diucapkan oleh para tabib dan para penyair, namun tidak pernah sama sekali aku mendengar seperti kalimat-kalimat yang engkau ucapkan itu. Kerana itu, hulurkanlah tanganmu untuk aku berbaiat kepadamu dan aku agama Islam. Rasulullah SAW terus berbaiat kepadanya dan membaiat atas seluruh kaumnya. Maka jawabnya, ya, aku berbaiat ini juga atas nama kaumku. Kemudian Rasulullah mengirimkan seangkatan pasukan yang melalui daerah kaum Damat. Maka kata ketua pasukan itu, apakah ada yang kamu tangkap daripada orang-orang itu? Salah seorang daripada anggota pasukan itu berkata, ya, aku dapati seorang yang aku tangkap itu dalam keadaan suci. Maka kata ketua pasukan itu, lepaskan sahaja orang itu kerana orang itu termasuk kaumnya Damat. Dalam satu riwayat juga disebut bahawa Damak pernah berkata, cuba ulangi perkataan itu, kerana kalimat yang mereka katakan itu sangat fasih dan menyenangkan hati. Imam Nasa'i, Imam Baghawi dan Imam Musyaddad dalam kitab Musnadnya seperti yang terdapat dalam kitab Al-Isabah daripada sumbernya Al-Waqidi, bahawa Damak berkata, pernah aku menemui Abdul Rahman Al-Adawi, bahawa Damak berkata, pernah aku datang ke bandar Mekah untuk berumrah. Kemudian aku berkumpul dalam satu majlis bersama Abu Jahal. Dia datang ke Mekah, dia berkumpul dengan majlis Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Jahal berkata, orang ini telah memecah belah persatuan kami dan menghina pemimpin kami, serta menyesatkan orang-orang yang telah mendahului kita dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Sambut Umayyah, memang orang itu tidak salah lagi, seorang yang gila. Umayyah kata, tak salah lagi, orang ni orang yang gila, dia nak kabur kepada Nabi ni. Maka Damak berkata, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang dapat menyembuhkan penyakit gila. Maka aku bangkit daripada majlis itu dan aku mencari Rasulullah SAW. Namun aku tidak menemuinya di hari itu. Maka terpaksa aku tunggu hari esokkan hari, di pagi hari, barulah aku dapat bertemu dengan baginda yang sedang bersolat di sisi makam. Aku tunggu baginda sehingga selesai. Lalu aku berkata kepadanya, wahai cucu Abdul Muttalib. Mendengar panggilanku itu, baginda menoleh kepadaku dan berkata, apakah keperluanmu? Kata Nabi SAW. Aku katakan, sesungguhnya aku ini adalah seorang tabib yang dapat menyembuhkan penyakit gila dan yang terkena gangguan jin. Maka bila engkau
Bila engkau mau untuk aku sembuhkan, marilah aku sembuhkan engkau, karena aku sudah dapat menyembuhkan orang yang lebih parah daripada engkau. Aku telah mendengar daripada kaummu mengenai beberapa contoh dan kelakuanmu yang buruk, seperti memecah belah persatuan kaummu dan menyesatkan orang tua mereka yang telah mati dan mencaci maki tuan-tuan mereka. Sesungguhnya tidak akan berlaku demikian itu kecuali orang yang terkena gangguan jin. Dia kata Nabi ni buat pecah belah dan sebagainya. Orang dah akan buat gitu, mereka orang kena asuk di jin. Dan setelah mendengar ucapanku itu, maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah SWT dan aku meminta tolong kepadanya, dan aku pun beriman dan bertawakal kepadanya. Maka sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan sesat, dan siapa yang dibiarkan oleh Allah, maka dia akan sesat. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan bersekutu, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka Damat kata, seolah-olah aku baru sahaja mendengar ucapan yang seperti itu, dan tidak pernah aku dengar ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang pernah diucap oleh Rasulullah SAW. Aku dah pernah dengar apa yang diucap oleh Rasulullah SAW sebelum ni. Dan aku dengar ucapan ni lah ucapan yang terbaik, molek sekali. Oleh kerana itu aku meminta kepada Rasulullah SAW agar mengulanginya lagi, sehingga baginda mengulangi sekali lagi. Aku bertanya, kepada siapakah engkau berseru? Jawab Rasulullah SAW, aku berseru agar kamu percaya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak sekutu, dan tinggalkanlah persembahan berhala, dan adalah kamu bersaksikan bahawa aku adalah pesuruh Allah. Nabi kata, kenapa kamu berseru kenapa? Dia kata, aku berseru percaya kepada Allah Maha Esa dan tidak sekutu. Kamu tinggalkan sembahan berhala, dan hendaklah kamu bersaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan aku ini pesuruh Allah, kata Nabi. Aku bertanya seterusnya, apakah balasannya bagi jika aku mengerjakannya? Jika aku buat gini, apa balasannya? Jawab baginda, bagimu disediakan syurga. Kalau buat gini, mengucap 2 kalimah syahadah, mu akan dapat syurga. Maka aku pun terus berikrar di hadapannya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak sekutu baginya, dan aku juga berlepas diri daripada sembahan kepada berhala. Aku akan sembuh di berhala, dan aku akan sujud kepada Tuhan yang satu, dan aku juga berlepas diri daripada sembahan berhala, diminta jauh daripada sembah berhala. Dan aku juga bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah dan hamba-hambanya. Aku kemudian tinggal bersama baginda sehingga aku dapat belajar beberapa surah daripada Al-Quran, duduk dengan Nabi dan belajar beberapa surah daripada surah Al-Quranul Karim. Setelah itu aku pun kembali kepada kaumku. Setelah itu pernah Rasulullah SAW mengutuskan sepasukan tentera di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika pasukan itu tiba pada suatu tempat untuk mengambil air, mereka dapat menawar beberapa orang bersama 20 ekor unta. Namun ketika diselidiki ternyata mereka itu adalah kaum Damat radhiyallahu anhu. Ali memerintahkan untuk membebaskan tawanan itu beserta mengembalikan seluruh unta-unta mereka. Dan satu hari, apabila dia kena tawan, maka mereka sedar bahawa kaum Damat. Maka Rasulullah maka ternyata mereka ni adalah siapa dia? Ketika itu dia selidik-selidik, rupanya kaum Damat dah perintah untuk bebas tawanan dan serta kembalikan seluruh harta mereka. Inilah kisah tentang salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Damat. Namanya Damat radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah Ta'ala meredainya, insya-Allah. Sekadar itulah untuk perkongsian kita pada malam yang penuh berkah. Moga-moga mendapat manfaat dan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah jika ada persoalan ataupun apa yang nak diajukan, kita akan jawab, insya-Allah. Mari tu nak tengok ada soalan tak? Ada soalan untuk ditanya tak, insya-Allah. Kalau ada sahabat-sahabat di dalam siaran langsung ini untuk bertanyakan soalan ataupun tidak faham, untuk sama-sama kita dapat kebaikan untuk kita sama-sama. Kalau ada persoalan untuk ditanya, insya-Allah kita akan jawab. Terbaik Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada persoalan nak ditanya tak?
dan share. Terbaik Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ustaz muda memang terbaik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Garang Ustaz, ada garang pun biasa je. Dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz backhand gak, dah backhand pun biasa je. Dah. Benda-benda kita kena buat. Dah. Kena bersungguh lah, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustaz. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kesihatan yang baik buat Ustaz Umar. Kau panjangkanlah usianya, amin. Ya Allah, kau berkatilah ia dalam kehidupannya, amin. Engkau sempurnakanlah hajatnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Terima kasih kepada yang mendoakan kepada saya kebaikan di dunia dan di akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Dah, waktu Isya dah masuk dah. InsyaAllah kita akan salat Isya berjemaah. Moga-moga mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Berjamaah ni di rumah lah. Semua mana ada duduk rumah, yang ada keluarga, tak suruh tok lelaki jadi imam, ataupun suruh anak lelaki jadi imam, ataupun tak mampu juga kita jadi imam kepada anak bini kita, ataupun isteri jadi imam untuk anak-anak puang dia. Boleh, tak ada masalah. Semua kita ni ketua keluarga jadi imam. Tak mampu nak kena mayat seorang. Duduk seorang. Semayang berjemaah adalah semayang yang baik. InsyaAllah kita sebentar lagi akan buka masjid. Maka ambillah tempat-tempat rumah-rumah Allah untuk kita beribadah, untuk kita taat, untuk kita batuh, untuk kita bersujud, berdoa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kalau tidak ada persoalan, kita akan tutup majlis kita lah, insya-Allah. Bapa jatuh ke? Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad ala Muhammad. Allah salam Muhammad ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati sayyidina Muhammad. Ada air banyak lagi. Aku sih. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dikurniakan kebaikan, diberikan kesihatan. Saya doakan semoga semua yang ada di syarah langsung saya diberikan kebaikan, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala di saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah saya macam biasalah, saya masih lagi memerlukan sumbangan. Mana-mana yang ingin menyumbang untuk Madrasah Darul Zahra pondok di kampung saya, bolehlah sumbang melalui nombor akaun MyBank Madrasah Darul Zahra 5630376773. Nombor telefon untuk kita hubungi kalau kita ada wakaf, ada kita sumbang, boleh hubungi nombor 011643688849 untuk kita tahu maklumat lanjut tentang wakaf, tentang sumbangan yang kita akan sumbangkan untuk Madrasah Darul Zahra. Banyak lagi perasaan-perasaan yang penting untuk kita bina di Madrasah Darul Zahra. Saya mengayu dan saya mohon kepada tuan-puan
untuk marilah sama-sama bantu saya bina madrasah, bantu saya kita bina sama-sama madrasah untuk kita bersama, untuk kita dirikan, untuk kita buat tempat pengajian, untuk kita belajar ilmu agama, untuk kita ajak mereka untuk kenal agama. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain, ilmu yang asas bagi kita. Ilmu fardu ain menghukumi 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ini kita tak boleh nak pisah dalam kehidupan kita. Ilmu tauhid, ilmu berkait akidah. Kalau akidah tidak betul, macam mana nak sempurna semayang kita? Ilmu syariat, ilmu semayang, ilmu muamalah, ilmu munakahah, ilmu jinayah dan sebagainya. Itu ilmu fiqh. Ilmu jinayah ataupun ilmu syariat disebut sebagai ilmu syariat. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu untuk membentuk jiwa kita, akhlak kita yang lebih baik. Ilmu tasawuf, ilmu yang membentuk akhlak kita untuk ke arah yang lebih baik, lebih mulia, dan mendekatkan diri kita kepada Allah, memberikan keperluan kepada kita untuk lebih lagi mengenali Allah SWT melalui ilmu al-ihsan, ilmu tasawuf, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ilmu ini insya-Allah kita akan ajar, kita akan sampaikan, kita akan beri kepada pelajar-pelajar dan mereka yang ingin belajar ilmu agama di Pondok Darul Zahra, insya-Allah. Siapa-siapa yang nak belajar ilmu agama, kalau tak ada duit dah ataupun kekurangan dana dan sebagainya, nak belajar juga, mari temu saya ataupun sahabat-sahabat, mari kita belajar sama-sama di Madrasah Darul Zahra. Kalau berat kewangan, insya-Allah kita akan cuba bantu jika mereka tidak mampu. Dan kalau yang mampu, insya-Allah mereka ni boleh belajar juga, tak ada masalah. Kami akan menyediakan mereka-mereka yang tak mampu untuk belajar secara percuma. Jika benar-benar tidak mampu, kita akan cek balik. Kalau betul-betul tak mampu, kita akan beri mereka belajar percuma, insya-Allah. Dan ilmu agama ni ilmu yang percuma sahaja untuk kita semua amal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap, kasar bahasa, tergurau dan sebagainya, menyebabkan tuan-puan berasa ataupun tuan-puan tidak puas hati, tak suka dan sebagainya. Saya minta maaf banyak. Mungkin daripada kejahatan di saya, kedaifan di saya, ketidakpandaian saya, kejahilan saya, ataupun keburukan nafsu jahat ini. Moga-moga Allah SWT mengubah kita ke arah yang lebih baik untuk diri saya dan tuan-puan dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis di atas pihak kafarah dan surah Al-Asr, Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.